Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV, edisi 6 Julai 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pertemuan antara pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pengerusi Proklamasi Orang Melayu Tun Dr. Mahathir Mohamad kemarin tidak menggugat sokongan terhadap Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya negeri PRN 12 Ogos depan. Ujarnya kelompok-kelompok tertentu akan sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan agenda mereka. Pengerusi PH itu berkata demikian sebagai menjawab soalan adakah pertemuan dua tokoh itu akan memberi kesan kepada PH menjelang PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Terdahulu, Muhyiddin memberi gambaran Tun M bersetuju untuk membantu meningkatkan sokongan orang Melayu terhadap PN. Malah mereka berbincang tentang kedudukan dan masa depan orang Melayu tanpa menyentuh proklamasi orang Melayu secara khusus. Dalam perkembangan lain, Anwar menjelaskan beliau menghormati keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam PRN kali ini, namun kedua-dua parti itu tetap kekal menyokong kerajaan perpaduan. Bekas Setiausaha Bahagian Kewangan Kementerian Belia dan Sukan KBS Othman Arshad dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda RM284.2 juta oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas 66 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram 11 tahun lalu. Hakim Kamarudin Kamsun mensabitkan tertuduh atas 17 pertuduhan melibatkan tuntutan palsu, 15 pertuduhan salah guna kedudukan dan 64 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah turut membenarkan permohonan pihak pendakwaan agar kesemua harta seperti dalam lampiran dilucutkan kepada kerajaan Malaysia mengikut Seksyen 40-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kamarudin membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi dan membebaskan Othman dengan jaminan tambahan RM300,000 dengan seorang penjamin. Sebelum ini dia dibebaskan dengan jaminan RM250,000. Pada 31 Mac 2016, Othman mengaku tidak bersalah di atas 32 pertuduhan salah guna kedudukan dan mengemukakan tuntutan palsu membabitkan nilai RM38.4 juta antara 28 Februari 2012 hingga 18 November 2015. Barisan Nasional BN akan menyemak semula kerusi yang diperuntukkan kepada MIC dan MCS selepas dua komponen parti itu memutuskan untuk tidak bertanding pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri pada 12 Ogos ini. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata BN sebenarnya sudah menetapkan kerusi untuk MCA dan MIC pada PRN ini, namun jika itu yang mereka putuskan maka ia akan dibincangkan kemudian termasuk pada mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada 10 Julai nanti. Katanya beliau juga dimaklumkan bahawa dua parti itu akan tetap turut membantu kempen jentera BN dalam PRN di 6 negeri pada 12 Ogos ini. Ditanya sama ada beliau akan memujuk semula dua parti itu untuk bertanding, ujarnya perkara itu akan dibincangkan, namun jika mereka tetap dengan keputusan tersebut, maka peruntukan kerusi itu akan diletakkan kembali bawah BN. Beliau bagaimanapun enggan menindakkan jumlah sebenar kerusi yang diperuntukkan BN kepada MCA dan MIC. Sementara itu, beliau berkata tindakan dua parti itu bukan dibuat atas dasar boikot, sebaliknya mereka mempunyai alasan tersendiri. Sejumlah 70% daripada 8.7 juta ahli aktif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tidak mempunyai simpanan yang mencukupi bagi menampung perbelanjaan selepas mereka bersara. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata minimum simpanan yang diperlukan untuk hidup dalam tempoh 20 tahun selepas bersara dengan anggaran perbelanjaan RM1,000 sebulan adalah RM240,000.
Namun, katanya setakat Mei 2023, hanya 30% pencarum KWSP yang mencapai simpanan asas mengikut umur 55 tahun iaitu RM240,000 dan bagi jumlah keseluruhan 15.8 juta ahli pula, hanya 18% saja memenuhi sasaran. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbuka dengan cadangan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk menjadikan pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila pencarum mencecah usia persaraan 55 tahun daripada secara sukarela kepada mandatori bagi pencarum baharu. Perusahaan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang memohon untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi boleh mula menyemak keputusan mulai esok. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui kenyataannya berkata pada hari yang sama, para pelajar boleh menyemak keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam ILK, peringkat sijil, asasi dan diploma sesi akademik 2023-2024. Jelasnya, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA dan ILKA kepada yang berjaya mulai 8 Julai ini selepas calon membuat pengesahan setuju terima berkenaan tawaran tersebut. Tambahnya lagi, tawaran tempat bagi sesi akademik 2023-2024 adalah muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian dan IPTA atau ILKA tidak akan dibenarkan. Remaja lelaki berusia 14 tahun yang dipercayai mencekik adiknya sehingga mati dalam kejadian di Kampung Bukit Piatu petang semalam direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman sehingga 12 Julai itu dikeluarkan Magistrate Mahkamah Air Keroh Nurul Ashikin Rosli terhadap suspek itu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek yang merupakan pelajar sebuah sekolah menengah Arab itu tiba di pekarangan kompleks Mahkamah Air Keroh kira-kira pukul 9 pagi tadi dengan berpakaian lokap berwarna ungu. Dalam perkembangan sama, bapa kedua beradik itu, Najli Yaakob, 42 tahun berkata, dia percaya tragedi menyayat hati yang menimpa keluarganya berpunca daripada masalah trauma dihadapi anak sulungnya selepas menjadi mangsa buli di sekolah. Semalam, Utusan Malaysia melaporkan polis memaklumkan bahawa suspek yang dipercayai mencekik adik kandungnya berumur 9 tahun sehingga maut dalam kejadian di Kampung Bukit Piatu tidak mempunyai rekod disiplin di sekolah. Beralih ke berita luar negara. Menurut Persatuan Mi Segera Sedunia, Malaysia menduduki tempat ke-14 negara yang paling ramai rakyatnya memakan mi segera apabila 1.5 bilion mi segera berperisa kari dan tom yam menjadi pilihan utama penduduk di negara ini. China menduduki tempat pertama dengan 45 bilion hidangan diikuti dengan Indonesia iaitu 14.2 bilion hidangan, manakala Vietnam menduduki tempat ketiga daripada 56 buah negara di dunia yang paling banyak makan mi segera. Vietnam sekaligus menjadi negara yang tertinggi di rantau ini dengan 8.48 bilion hidangan dinikmati mereka pada tahun lepas. Secara purata, setiap penduduk Vietnam memakan 85 hidangan atau 1 pek mi segera 4 hari dalam seminggu. Meta melancarkan aplikasi untuk menyaingi Twitter untuk dijadikan alternatif kepada platform media sosial yang dimiliki oleh Elon Musk. Dikenali dengan nama Threads, ia merupakan versi berasaskan teks aplikasi perkongsian foto Meta Instagram yang menyediakan ruang baharu berasingan untuk kemas kini dan perbualan awam. Aplikasi baru itu dilancarkan secara langsung di kedai aplikasi Apple dan Google Android di 100 negara termasuk United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Kanada dan Jepun bermula semalam.
Pengguna mendapat pengalaman microblogging seperti Twitter sekaligus menunjukkan Meta telah bersiap sedia mencabar Twitter. Menurut Meta, VC Threads adalah menjadi aplikasi baharu yang lebih tertumpu kepada teks, dialog dan dimodalkan mengikut apa yang Instagram telah lakukan untuk foto serta video. Setiap capan dihadkan kepada 500 aksara iaitu lebih daripada jumlah capan teks di Twitter yang hanya 280 aksara. Threads juga boleh memasukkan pautan foto dan video sehingga 5 minit. Sehingga kini Twitter dihujani dengan pelbagai kritikan susulan satu siri perubahan yang dibuat oleh Musk yang menyekat pengguna dan pengiklanan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mengingatkan kaki tangan majikan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS sentiasa peka terhadap pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang dibayar bermula bulan ini. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presiden MTUC Effendi Abdul Ghani berkata, MTUC setakat ini masih belum menerima sebarang isu berbangkit kerana bayaran gaji selari dengan perintah yang dikuatkuasakan 1 Julai lepas masih belum berlaku. Justru katanya golongan pekerja perlu tahu hak mereka, malah majikan juga harus bertanggungjawab dengan pelaksanaan tersebut kerana mereka boleh diambil tindakan dan denda oleh pihak berwajib jika gagal mematuhi perintah itu. Pada 1 Julai lepas, penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja mula berkuatkuasa selepas ditangguhkan selama 6 bulan berbanding tarikh 1 Januari 2023 yang ditetapkan sebelum ini. Pelaksanaannya membabitkan semua sektor termasuk perladangan, pertanian dan pembuatan kecuali perkhidmatan domestik dan aprentis. Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%. Menurut BNM, susulan pertumbuhan yang kukuh pada suku pertama tahun 2023, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar yang lebih sederhana pada bulan-bulan kebelakangan ini. Keadaan itu katanya berikutan ekspor yang terjejas disebabkan oleh permintaan luaran yang lebih perlahan seperti yang dijangka. Jelasnya pertumbuhan bagi bulan-bulan seterusnya pada tahun 2023 akan terus didorong oleh permintaan dalam negeri yang berdaya tahan. Dalam pernyataan BNM hari ini, perbelanjaan isi rumah terus disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang menggalakkan terutamanya dalam sektor berorientasikan dalam negeri. Kita ke berita sukan. Pemilik Kelantan FC Norizam Tukimang menegaskan individu yang berhajat membeli saham The Red Warriors TRW sepenuhnya perlu menyediakan dana melebihi RM5 juta. Jelasnya nilai Kelantan FC lebih tinggi daripada harga yang diletakkan ini kerana situasi kelab itu yang bebas hutang dan tanpa sebarang bebanan kewangan lain. Dalam pada itu, Norizam atau mesra disapa sebagai Zam Saham berkata ketika ini selain daripada usahawan kosmetik, Datuk Seri Hasmiza Othman atau Vida, terdapat seorang lagi individu lain iaitu Tokek Gymnasium yang menyatakan minat untuk membeli kelab itu. Beliau enggan menjelaskan butiran lanjut berkaitan pembelian kelabnya itu kerana perkara terbabit masih terlalu awal untuk mengatakan Kelantan FC bakal bertukar tangan dalam tempoh terdekat. Memandangkan segala terma dan syarat belum lagi dibincangkan bersama individu terbabit. Kelantan FC sememangnya mahu dijual dalam tempoh terdekat namun perlu diserahkan kepada individu berkelayakan bagi membawa pasukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Novak Djokovic melakar satu lagi pencapaian apabila dia meneruskan usahanya memburu gelaran kejuaraan Wimbledon yang ke-8.
Pemain Serbia itu mengatasi Jordan Thompson dari Australia dalam pusingan kedua awal pagi tadi sekaligus menjadi pemain ketiga dalam sejarah di samping Roger Federer dan Serena Williams yang mencatatkan 350 kemenangan perlawanan dalam Grand Slam. Juara utama 23 kali itu berjuang untuk menyamai rekod 8 gelaran Federer di gelanggang SW19 tetapi tidak menampilkan aksi terbaiknya ketika menentang pemain nombor 70 dunia Jordan Thompson. Biarpun hanya 2 kali mematahkan servis lawannya, Djokovic dilihat masih mampu merekodkan kemenangan 6-3, 7-6 dan 7-5 bagi melebarkan rekod kemenangan berturut-turut di Center Court. Dalam perlawanan akan datang, Djokovic akan bertemu sama ada Thomas Martin Etcheverry atau bekas pemenang Grand Slam Stan Wawrinka. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 7 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Neblin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.